Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulakan majlis pada pagi ini, bagi memberkati majlis, dijemput Ustaz Syahrizal untuk membacakan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اغفر لي ولوالدي يوم يقوم الحساب ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعد فيه تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعده تفرقا معصوما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Said. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang diraikan Puan Azimah Aziz, Atashe Pendidikan Midland dan Scotland Jabatan Pendidikan Malaysia, yang berurusan Encik Khalid Awang, Timbalan Penghulu MCCH, Barisan AJK Helwa, Puan Rabiah Mansur dan Puan Rafidah Rusli, Barisan AJK MCCH yang ada di sini Cik Zaini ini, dan seterusnya rakan-rakan Helwa dan juga rakan-rakan MCCH yang sudi datang pada pagi ini. Syukur Alhamdulillah dengan berkat dan hidayah Allah dapat kita bersama-sama pada bulan yang mulai ini dalam majlis berkenaan mesra, berdialog dan bertukar-tukar pendapat antara satu sama lain. Helwa juga ingin merakamkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Pak Azimah kerana sudi datang dan meluangkan masa ke Chitem Hill untuk bersama-sama kita. Bagi saya ini adalah satu penghargaan yang amat besar bagi Helwa. Sebelum kita meneruskan program pada pagi ini, suka saya memperkenalkan barisan AJK Helwa kepada Pak Azimah dan mungkin juga pada wakil Helwa yang belum lagi mengenali kami. Puan Rabiah Mansur, Puan Rafidah Rusli, dan kita ada dua lagi AJK yang tidak dapat turut serta kerana berada di tanah air, iaitu Puan Nur Hayati dan Puan Hasni, dan saya sendiri Aida Zuliha Haji Ibrahim. Tujuan kita menganjurkan program yang julung-julung kali diadakan bersama Pak Azimah adalah seperti mana ucapan saya tadi, berkenaan mesra dan seterusnya, berkongsi pengalaman, maklumat dan pendapat mengenai konflik dan stres yang mungkin secara sedar atau tidak sedar sedang kita alami. Semoga selepas ini semua kita akan lebih memahami atau setidak-tidaknya dapat mengurangkan ketegangan dan tekanan dalam diri masing-masing. Saya tak perlu nak panjangkan ucapan saya ini. Oleh itu saya serahkan kepada Puan Azimah untuk meneruskan bicara kita. Pertama sekali terima kasih Puan Pengerusi Majlis dan juga Puan selaku macam mana Presiden Pengerusi Helwa MCCH. Bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya tak pakai mic tak? Kalau tak pakai mic kan? Boleh. Kan kena pakai ke Sabri? Tak boleh kan? Tak pakai? Sabri tak boleh balik. Duduk rekod. Dia kata kalau tak guna dia nak balik. Oh, takut tak dengar sana? Boleh tak? Balik? Itu tiga pembelajaran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama sekali terima kasih kepada Pengerusi Majlis.
siapa lagi ya, Puan Rabia, Mansur, Puan Rafidah, dan Puan Wahid yang tak ada kat sini, Puan Aida, Cik Zamri, penghulu MCC siapa tu? Timbalan penghulu MCC, Cik Afif balik ya. Kemudian tuan-tuan yang sudi hadir, Ustaz Saz, Cik YB dan teman-teman yang saya bawa kenal lah. Dan yang lain-lain yang itu kaum wanita yang berada di MCCS. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kerana pertama sekali akan menganjurkan majlis ini dan juga memberi ruang bagi kita bertemu. Dan juga terima kasih kerana sudi menjemput saya sebenarnya. Tajuk tu, soal tajuk tu kita bincang kemudian lah. Itu kemudian. Jadi terima kasih kerana sudi menjemput saya datang ke majlis ini. Saya pernah biasa datang ke FCCH tapi dalam setting yang berbeza lah. Contohnya jumpa kawan, pergi rumah Cik Jupi, pergi rumah Puan Mona, pergi rumah teman-teman yang lain, datang dalam sesi-sesi yang lain. Tetapi ini kali pertama saya dipanggil untuk memberikan bukan ceramah atau taklimat. Saya ingat duduk di depan ini untuk kita sama-sama berkongsi pandangan, pengalaman ataupun maklum balas mengenai apa yang kita kata konflik, apa yang kita kata stres kalau ada. Kadang-kadang sebenarnya benda tu tak ada pun kita define sebagai stres, sebenarnya tak stres pun kan. Kadang-kadang suami lambat bangun pagi pun kita geram dah. Adakah itu stres? Tak, dia lambat bangun, kita nak suruh cepat kan. Jadi kita tengoklah apa kita define benda tu macam-macam ya. Saya ingin tahniah kepada AJK Helwa yang menganjurkan majlis pada pagi ini. Tajuk yang diberikan kepada saya ialah konflik dan stres dalam konteks pelajar wanita, mana wanita Malaysia lah kita sebenarnya, isteri kepada pelajar dan juga wanita yang berjaya di UK. Jadi tiga-tiga ini sebenarnya bercakap pada satu saja, wanita itu sendiri. Okay? Jadi mungkin kita bagikan pada sesi ini pada beberapa peringkat lah. Saya mula nak perkenalkan diri saya dulu sedikit. Kemudian kita tengok apa definisi, bukan kata definisi lah, kita tengok apa dia stres dan konflik. Lepas tu kita cuba bincang sedikit lah tentang stres dan konflik ni. Dan kita buka kepada sesi perbincangan pada tengok mungkin kita nak bincang tentang konflik dan stres lah, ataupun nak kongsi pengalaman kalau you rasa dah tak sanggup lagi dah nak melalui ni konflik ni, dah jadi satu stres dan akan mungkin kalau lebih berat lagi dia pergi kepada satu krisis pula. Kadang-kadang dah stres dia jadi konflik kalau kita tak tangani dia akan jadi masuk dalam setting yang baru pula, iaitu jadi krisis. Dan kita kena ada krisis management pula lah kan, iaitu kena panggil profesional betul-betul macam mana nak manage krisis, apa tu krisis, konflik dan sebagainya. Jadi lepas itu kita akan buka juga sesi soal jawab kalau sekiranya bukan berkaitan dengan konflik dengan stres ni, tetapi kita mungkin nak buka kepada apa saja yang kita rasa kita nak bincang. We open up the session for open discussion lepas ni. Tak apa, biarlah. Jadi saya perkenalkan diri saya sedikit lah. Saya Azimah binti Aziz, lahir di Pahang, Raut Pahang. Ada Pahang? Ada. Lahir di Pahang. Kemudian bekerja di beberapa tempat lah di negeri Pahang. Saya mula bertugas pada tahun 79, mula memegang jawatan dari kerjaan lah, tahun 79, dan menuntut saya pernah buat first degree saya di Australia lah, Sydney, Australia. Masa tu zaman Colombo Plan, so saya masuk dalam Colombo Plan jadi masa tu kononnya gah sangat lah kalau siapa dapat scholarship Colombo Plan ni, because you be representing the country. Jadi dipilih 2 orang daripada negara-negara Commonwealth tu, ada 98 masa tu. Bukan 98, kami ada 98 orang daripada all around the world go to the same class. So it was very interesting. To way back in 19 berapa tak ingat saya, sama-sama 20 lah. Tak lahir pun.
Kemudian siapa yang lahir tu maksudnya tua lah dah. Itu je. Siapa yang boleh macam mana boleh relate pada cerita saya ni, tua lah tu. Siapa tak boleh relate macam siapa mana apa tu. Kemudian saya juga pernah belajar di pernahlah menuntut di Universiti Warwick. Itu buat kursus dalam 4 bulan. Kemudian saya buat master di East Anglia, buat PhD separuh jalan dekat Bristol. Jadi sebenarnya saya mungkin tak layak pun nak berkongsi ilmu tentang konflik sebagai pelajar tu, ataupun mungkin sangat layak kerana konflik itulah saya tak jadi busy lah from any point of daripada angle mana kita tengok isu kita. Ada 3 anak sulung saya umur 22 tahun akan sambung belajar buat master dan PhD dan insyaAllah di Southwark University. My second daughter 18 akan buat A-level dan my youngest is 40. Dan pernah kehilangan 5 orang anak lah saya. Jadi kalau itu betul-betul tu ada 8 anak, tapi alhamdulillah adalah 3. Daripada segi ilmu, first degree saya dalam psikologi, tapi psikologi pun psikologi child, orang muda, psikologi orang-orang muda, adolescent punya psikologi. Itu saja. Kemudian more into education dan saya masuk Kementerian Pengajian, mula Kementerian Pendidikan. Saya dah berada di kementerian selama 20 tahun. So maknanya kata season sikit lah daripada segi bertugas di kementerian tu. Saya dah lalui daripada Menteri Anwar Ibrahim pernah, lepas tu Sulaiman Daud and all the ministers. Dan kita dah tengok bagaimana berubahnya the wave, cara pegawai-pegawai baru bekerja. So orang tua ni satu bagus tu jadi tua, dan saya tengok bahawa you can reflect on your life and you see. You boleh nampak, kadang-kadang betul juga, you boleh agak kalau beginilah permulaannya, rasanya begitulah akhirnya. Dah boleh, you dah boleh sometimes you tengok tu boleh agak-agak. Jadi saya selalu nasihatkan anak saya, kalau ada orang tua cakap tu dengar. Sebab bukan kerana dia pandai sangat, tapi dia dah lalui. Jadi kita boleh bercakap melalui pengalaman kita and apa yang lebih baik daripada segi pengalaman, daripada berbanding dengan pengalaman itu sendiri. Jadi kalau dia kata jangan tu jangan, betul. Kalau dia kata kau nak orang tu tengok betul, akan dia tengok betul-betul. Memang kena tengok betul-betul. Jadi itulah tentang diri saya lah sedikit. So kita balik kepada tajuk yang diberikan pada saya. Masa Puan Aida call tadi, dia kata dia nak suruh saya cakap tentang stres dan konflik ni. Saya kata kalau panggil saya untuk kenal tu boleh saja. Tapi nak suruh saya cakap tentang konflik dan stres ni mungkin tak ada ilmu. Saya bukan pakar motivasi langsung. Tak pernah. Saya kalau di Malaysia pun cuma dipanggil untuk mengajar lah tentang berkongsi daripada segi etika dan sebagainya. Macam tu saya pernah lah etik, kononnya lah cakap tentang etik tu dia pernah lah. Tapi daripada segi motivasi ni dah tak pernah lagi. So this is the first time. So let us learn together. You bear with me. Kalau ada kelemahan lah kita lepaskan ke belakang, kita tengok apa we can share together ya. Jadi kalau daripada apa yang membuatkan saya terima pelawatan Puan Aida ialah saya mungkin tak boleh memberi input baru berkenaan dengan konflik dan stres, tapi sebagai pelajar saya pernah duduk di UK sebagai pelajar, and therefore saya rasa saya tahu dah sedikit bagaimana stresnya dan apakah konflik yang kita lalui sebagai pelajar. Dan saya juga pernah menjadi isteri kepada suami yang bekerja di sini. Saya pernah duduk di Bristol selama 6 tahun mengikut suami bekerja. Jadi sebagai isteri itu duduk di rumah tak buat apa saja, duduk je tunggu dia balik kerja tu, dah lalui. Teruk kaedah kan? Betul. Lepas tu saya juga sekarang ni pula kali ketiga pula saya datang pula sebagai pekerja. Jadi maksudnya mungkin oleh kerana saya lalui 3 ni, saya tu okeylah, I will come and talk about this one. Right? Jadi kita tengok sebagai apa yang dikatakan. Pertama sekali sangat kita kena faham apa dia konflik. Apa dia konflik. Jadi daripada apa yang saya baca, dia kata first kali kita kena tengoklah apa geografi ni konflik tu, apa sejarah ni konflik tu. Kadang-kadang dalam hidup kita hari-hari kita boleh tahu dah. Bangun pagi dah kita dah tahu dah.
Gitu Kalau gitu keadaannya begini lepas ni. Jadi kita dah tahu dah konflik tu sebenarnya dia bermula pada satu setting, dan kalau kita tak perbaiki dia, kita tak perbetul, kita tak betul dia akan menjadi kepada satu peringkat yang kalau kita tak tangani, dia panjang cerita kalau orang Melayu cakap lah. Jadi kita kena tengok apa sebenarnya yang membuatkan kita rasa kita di dalam konflik tu. Kemudian kita kena tengok saya bandingkan diri saya lah. Kemudian kita kena tengok kan apa perangai-perangai kita, behavior kita yang membuatkan kita terima konflik itu memang betul itu ada konflik. Contohnya, tahulah anak kita memang malas letak tuala, gantung tuala kan, lepas dia mandi tu dia malas gantung tuala. Sedangkan kita sebagai ibu perempuan, saya tahu perempuan yang lelaki, sebab kami berani ke perempuan ni, jadi kita dengar kami perempuan ni gantung tuala tu sebenarnya dalam kepala kami ada cara nak gantung tuala. Betul? Jadi kadang-kadang suami tu gantung tuala tu, betul tak dia gantung, tapi bukan cara yang kita nak dia gantung. Okay? Jadi suami tolong baca apa dalam kepala kami. Kita perempuan lah, kalau boleh kita nak suami kita gantunglah betul-betul tuala tu. Contohnya kalau dah ada kain kering tergantung pada tempat yang kita gantung tuala tu, janganlah letak tuala basah tu atas kain bak kering tu. Suami tak tahu, dia letak, dia kata bagus apa, tolong isteri gantung dekat sini. Tapi tak kena. Kalau kita tu benda tu repeat lagi, hari minggu depan, hari esok dia buat lagi. Kalau kita tak stop perkara itu, dia akan benda yang makan diri kita, jadi cancerous cell dalam diri kita. Dia tuala so macam anak dia balik sekolah, dia letak je beg dekat tempat tu. Kita kalau boleh nak dia masuk tu, tolong letak dekat atas almari tepi tu, beg tu bahagian zip dia tu menghadap ke depan. Kan kita nak macam tu. Sebenarnya macam tu kita nak. Tiba-tiba anak kita letak situ. Jadi kita kata, apa saya kau porok beg tu kat situ? Apa saya kau campak beg kat situ? Anak kita rasa dia letak kan? Jadi perkara-perkara yang macam ni sebenarnya yang kami perempuan sangat sensitif. Dan kami sangat detail dalam very detail. Jadi kalau misalnya contohlah kita tanya, okey tak baju ni? Okey tak? Adalah kata lain dah, okey tak baju ni? Kalau dia setakat kata, dia tak pandang pun. Dia jawab pula tu. Dia tak pandang, tapi dia jawab. Kan dia kata, okey. Ui, sakit betul kita buat dia. Kita kalau boleh, kita tanya, okey kita nak dipandang lama sikit. Pandang macam, okey. Jangan sekali-kali kata, gemuk kot. Jangan. Jadi kita sebenarnya tak pernah tanya betul-betul apa yang kita nak. Kalau kita nak jawapan tu sesuai dengan apa yang kita nak, bukan sesuai dengan soalan. Jadi kalau kita tanya, okey tak baju ni? You kena kata okey. Kita tak pun, you tak ada nak cakap, you pakai baju tu. Sekarang orang lain pakai cukup, you pakai cukup, okey ke? Contoh, katalah saya tanya suami, okey ke saya pakai baju ni? Saya nak dia kata okey. Kalau dia bagi pendapat tambahan, contoh, you cuba pakai cukup. Tantang orang lain pakai cukup. Bagan kita kan. Itu wanita. Saya tak tahu, atau itulah kelebihannya, itulah istimewanya wanita. Sebab tu saya pernah baca dalam satu buku, kata, that is why, kata, suami tidak akan ada kekuatan untuk cek buku anak dia, selak buku anak dia. Asal kau lukis benda ni, masa kau lukis ni, cikgu tengah buat apa ni? Kita buka buku sekolah anak kita tengok anak kita lukis. Ada lukis kartun dalam tu. Wanita sahaja yang akan tanya, ibu saja yang akan tanya, asal kau lukis ni, gambar ni, masa kau lukis tu cikgu buat apa? Tak ada homework ke? Masa tu cikgu tak suruh tu ke? Kenapa kau lukis kat situ? Apa benda yang ditanya? Contohnya, duit belanja, agaknya lah kalau dia tanya duit belanja, kalau tidak pun dia tak kisah, aku ambil beg jual hantar. Ibu yang ada tenaga. Sebab itulah isteri saja. Kalau isteri pergi check poket, tengok resit dan sebagainya, bukannya dia busybody ke apa, dia memang detail. Kami memang macam tu. Kalau anak kita check beg suami kita pun kadang-kadang kita tercheck juga resit dia kan. Dia memang macam tu. Wanita saja ada kelebihan itu sebenarnya.
Tapi kadang-kadang oleh kerana kelebihan itu terlalu banyak yang kita ada, kita tak tahu limitnya di mana. Limitnya di mana. Saya bercakap ni sebab saya dah lari, saya dah buat. Segala kesilapan yang ibu buat tu saya dah buat dah saya rasa. Sekarang bila sampai umur ni, saya pusing balik ke belakang, tengok sepatutnya saya bawa bertenang lah. Bawa bertenang. Sepatutnya saya bawa bertenang, sepatutnya saya tak perlu stres sangat perkara itu. Sepatutnya saya spend more time, apa tu orang kata, bukan enjoy lah, tapi maksudnya melihat kebaikan daripada stres sangat. Kita anak nak pergi sekolah, kalau kita nak dia pukul 7 tu, kita nak pukul 7, dia ada dekat bawah. Contoh, pukul 7 dekat bawah. Dia tak ada kat bawah, ya Allah, kita punya panas hati, panggil macam remote control, jeri anak tu turun ke bawah. Lepas tu anak pun pergi sekolah dengan sakitnya hati kat kita. Jadi perkara macam tu sebab dah oleh kerana kita buat setiap hari, dah jadi kita rasa itulah diri kita, itulah bagusnya kita, dan kita dah tak perasan bahawa sebenarnya kita sudah menambah beban-beban dalam apa tu, dalam hubungan kita dengan anak-anak kita kan. I mean, it doesn't mean that itu dia melahirkan anak yang itu tidak anak kita, dia pun kita dengan ibu kita. Sebenarnya tak adalah kerana kita, tak betul juga kalau psikologi mengatakan, saya rasa masa saya belajar psikologi dulu very western psikologi. Kira-kira kalau buat macam ni hasilnya begini. Kalau anak, jadi maksudnya kalau you treat the children like this, anak you akan jadi macam ni. Dalam psikologi barat lah. Tapi bila dah over the years, 30 tahun selepas tu saya belajar, saya rasa tidak semestinya begitu. Kerana kita manusia, kita tahu bahawa pendekatan seorang ibu itu berbeza. Kita akan baca bottom line dia. Bottom line dia ialah jerit macam mana, pun membebel macam mana mak aku yang seorang itu sayangnya dan dia kata. So kita baca bottom line. Jadi anak-anak akan baca bottom line ibu bapa itu. Tetapi having said that, janganlah kita kaburi sangat dia punya apa tu, justifikasi dia tu. Dia sayang kita tu memang dia akan sayang kita, insya-Allah. Tetapi janganlah kita gusar-gusarkan sangatlah. Tak payah berdiri dalam orang kata. Kalau saya boleh kongsi lah. Okay. Jadi adalah yang diberi beberapa pendapat lah. Dia kata kalau misalnya kita ada konflik, kata je lah ada konflik. Pertama sekali dia kata cara dia dibagi 3 cara lah. Pertama sekali dia kata kita communicating through the conflict. Maksudnya kalau kita dah kena pasti kita ada konflik, cubalah cari cara bagaimana kita nak berkomunikasi terus supaya perkara itu tak jadi konflik yang berterusan ataupun bertambah-tambah lagi. Kemudian dia kata macam mana kita nak bercakap tentang konflik, macam mana kita nak komunikasi terus ni. Dia kata learn how to listen. Itu susah sekali. Beban yang paling susah sekali sekarang ni Ustaz. Mendengar ni. Bila suami bercakap, dia belum cakap, kita tahu dah mana dia. Kan? Suami tu baru nak cakap, kita tahu, faham. Betul tak kita kata kan? Kawan tu baru nak start. Tapi bila saya cakap ni bukan kata orang lelaki tu tak betul, tapi audience saya lebih kepada wanita. Jadi maksudnya kita orang perempuan macam itu. Suami terbaru nak cerita, hujan orang kan kalau tak nak kahwin juga dah. Dengar cerita perempuan tak nak kahwin pula kan. Kata belum lagi benda tu diterang kepada kita dah rasa kita dah faham sangat. Bukan kita faham apa dia nak cakap, kita faham bahawa kalau dia salah cakap, kita akan jump to the conclusion. Kita kenal suami tu sebenarnya. Kita bukan tahu apa dia nak cakap, kita assume kita tahu semua apa dia nak cakap, cara dia nak cakap. Kemudian dia kata kalau di tempat kerja pula kita build rapport. Maksudnya ini saya tengok konflik di tempat kerja kadang-kadang lah. Kemudian dia kata kena tahu bersoal jawab. Kan, kena soal jawab. Jangan itulah you. Itu standard kita. Itulah you. I cakap tu itulah you. Saya dah rasa dia dulu macam tu lah. Sekejap merajuk. Kesian kat kawan tu. Ataupun ada yang dia ada wera pula suami, sikit-sikit merajuk pada juga. Tapi tu tak apalah, biarlah kat dia kan.
Kemudian kata kalau kita ada konflik di tempat-tempat yang ada banyak konflik, kita tengok pula macam mana kita nak manage behavior perangai-perangai orang yang selalu menimbulkan konflik. Jadi maksudnya kalau dalam hubungan suami isteri saja, kalau suami tu rasa bahawa isteri tu memang dia tahu dah, memang dah cara mak dia macam tu dah dekat anak dia, memang mak kau macam tu dah. Jadi suami tu saya rasa perlulah juga mempelajari bagaimana cara nak menangani perangai dan isteri ni, oleh kerana dah suami tu dah tahu cara menangani ni, janganlah seronok extend lagi sikit lagi, tambah lagi bagi dia faham lagi tak boleh dah ya. Kemudian kata bila kita dalam keadaan konflik, jadi pertama tu kata kita cuba communicate. Kemudian kita cuba mengkaji perangai-perangai orang yang biasa menimbulkan konflik. Kita pun tahu dalam kawan-kawan pun kita tahu ada kawan ni mudah berbincang, dia memang buat mudah. Ada setengah ni memang konflik tu sinonim lah dengan dia. Mana-mana dia pergi dia akan suka create situasi yang konflik lah kan. Jadi kita kena pasti tu. Mana kita tahu. Jadi bila kita tahu, kita bukan berjaga jangan berkawan dengan dia, tidak lah maksudnya. Tapi kita tahu bahawa kalau dia cakap ada bunga-bunga dia nak kacau kita tu, kita bersedia lah. Bersedia tu. Kemudian yang ketiga adalah kata kalau you berjumpa dengan challenging behavior, dia dah sudah challenge situasi tu, you memang tahu dah, kalau you diam, dia anggap kita bodoh, kita jawab bergaduh, contohnya kan dalam keadaan macam tu. Jadi dia kata kita cuba berfikir secara waras, kita moving up towards tu. Kalau misalnya dia dah agresif, kita cuba kita naik satu level. Ada sama ada kita jangan kita jadi lebih agresif, kita bukan agresif sama agresif tak boleh jadi Ustaz ya. Jadi kita cuba naik satu level atas. Maksudnya secara intelektual bagaimana kita nak menangani agresif dia yang dah bertambah ni. Jadi contohnya mungkin kita bahasa-bahasa yang neutral, yang kita cuba neutralkan keadaan. Contohnya kenapa nak tahu benda-benda macam tu. Contoh kadang-kadang orang tanya kita soalan, betul ke ni? Dia orang tanya soalan yang kita terperangkap lah. Jadi kemungkinan kita rasa terbaik lah sangat, dia senyum saja, pandang dia, why do you think that you need to know that? Atau kenapa puan nak tahu benda ni? Itulah. Jadi cuba fikirkan satu cara untuk kemudian saya pergi, mungkin lepas you dengar ni, you lebih stres lagi, lebih confused, saya tak tahulah. Tapi walau bagaimanapun kita, itulah ya, kalau misalnya you need to stop and then berhentikan saya dan nak mencela, nak beri pendapat tu boleh. Kemudian kalau stres sangat, kalau stres dengan konflik, dia saya konflik atas lagi lah. Konflik tu ialah keadaan di mana boleh tu. Stres inilah perasaan kita dah. It comes to us, now it's personal. Jadi kita kena define apa dia stres kepada kita, apa benda, apa yang membuatkan setengah orang stres, another person tak stres pun. Saya pernah cakap dengan orang, kata saya bercakap depan orang ni tak stres langsung daripada dulu-dulu dah. Tapi I have lots of friends yang kalau kita panggil dia bercakap ke depan, menggigil-gigil, takut sangat. Ada juga dia ada. Jadi maksudnya situasi yang sama pada dua orang yang berbeza lain. Jadi saya sikit, tapi kalau you suruh saya menyanyi, takut saya. Takut. Tapi kalau suruh macam pergi interview, saya cukup suka interview. Saya enjoy orang ramai-ramai tak tanya. Betul. Agaknya daripada kecil dia biasa tau. Sebab saya ada 11 orang adik-beradik, bapak sangat orang susah. Jadi bapak saya dia very interrogative. Dia garang, dia apa benda pun dia akan dia tanya. Jadi kita sentiasa akan jawab. Jadi saya ke sampai saya tua lah, saya suka situasi yang tanyalah, tanya. Tak dapat jawab pun saya akan belit-belit juga. Jadi kalau mana-mana pun nak begitu, kalau tanya, kalau pergi maknanya bercakap. Jadi stress tu maksudnya, that's why I say stress is depending on how one defines it. Jadi you tengoklah saya rasa, apa yang membuatkan sesuatu keadaan itu boleh menimbulkan stres kepada kita. Ada setengah isteri macam-macam perangai suami dia buat.
kita tengok tak larat. Isteri tu tak apa saja. Tak apa, tak ada hal. Biar kat dia. Kan? Jadi adakah kita nak nasihatkan dia tu, jadi macam tak. Jadi kita tengok. And then bila kita dah define the stress tu, dan kita kena tengok satu lagi, apa the major cause, penyebab utama kita stres. Maknanya kalau itu yang membuat kita stres, jadi kita dah tahu okey benda tu yang buat kita stres. Kalau suami buat perangai macam tu, I get very stressful. Okay? And then you become very stressed. Jemput masuk. Jadi bila kita dah define stres, kita tahu apa yang boleh buat kita stres, kita dah tahu apa penyebab stres kepada kita. Lepas tu kita tengoklah sign, the warning signs of the stress coming. Kan? The warning signs. Jadi macam kita tahu, kita dalam hidup kita hari-hari, mungkin kerja pun kadang-kadang masuk je, you nampak je orang yang suka buat konflik dalam pejabat tu sambut kita dekat punch. You ada punch kan, boleh kerja kan? Sekarang kan, you nampak dia dah, that's it lah, the whole day gone kan? Kan? Jadi kita dah tahu, okay, jadi you tahu, okay, kalau aku jumpa si A ni, this is what I'm doing. Di tempat kerja, asalnya memang stressful kalau ada individu yang suka menimbulkan konflik ini. Tapi walau bagaimanapun kita tahu dah bahawa stres tu ada kepada dia, bukan pada dia. Kita bukan stres tu. So you have to decide whether you want to act stressfully towards this person or not. Jadi maksudnya we are still the person in control whether kita nak be stressed ke ataupun kita decide what the heck, biar kat dia lah, biarlah dia pergi situ. Contohnya macam suami saya lah, tak tahu suami orang lain. Itu suami dia bagus bawa kereta. Suami saya kalau dia masuk je di belakang steering, semua orang lain pada dia lah beguk. Bahasa dia beguk betul. You know that kind of thing. So everybody becomes monkey tu ni bila dia masuk. So he was forever dalam kereta stressful. Kan? Jadi kadang-kadang saya sampai cakap pada dia, saya kata, why do you just katalah kereta tu? Saya kata, kenapa? Dia kata kereta belakang tu. Saya kata, dia orang let that person treat this accident somewhere else. Jadi tak payahlah kita nak macam belia dengan dia. Jadi kita cubalah nak distress ke. Ataupun ada satu buku, I think it's quite good this book kalau tuan-tuan dan puan-puan jumpa. Saya tak ingat nama pengarang dia, tapi tajuk dia very interesting. Tajuk dia Don't Sweat the Small Stuff. Tengok perempuan kena beli buku tu baca. Betul. Tajuk dia simple saja. Daripada dia baca buku-buku yang PhD tu yang berat. Berat-berat tu. Dia kata tajuk dia Don't Sweat the Small Stuff. Dia akan ajar kita benda-benda kecil yang macam alah. Tak, you tak ada rasa nak marah sangatlah. Kadang-kadang ada benda yang tak patut kita marah, kita marah. Kan? Ada benda yang kita patut marah, kita tak marah pula. Jadi kita kena tengok. Okey, apa lagi saya nak okey. Saya nak tengok yang tentang apa ni? Kita balik pada tajuk kita lah ya. Sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai isteri, kita seorang yang sama. Saya lah contohnya. Kita lah ibu, kita lah orang yang bekerja atasye pendidikan konon je sekarang ni lah. Dalam setahun, 2 tahun ni pegang pos itu lah dulu. Dekat Malaysia tu pegawai kecil je lah. Jadi di sini akad atasye pendidikan, kemudian ibu, isteri, saya juga menantu. Saya lah menantu kepada mak mertua saya dah juga anak kepada ibu saya juga kakak sulung kepada adik-adik saya juga jiran kepada jiran-jiran saya dah juga kawan kepada kawan-kawan yang saya ada. The same person. The demand of the situation sangat berbeza. Peranan sebagai ibu, peranan sebagai isteri, peranan sebagai tu bukan sama. Jadi kalau suami kita ada tepi tu, anak kita ada, kita nak marah anak, jangan jerit depan suami. Sebab dia tak ada kena-mengena dengan keadaan sebenarnya. Jadi kita selalu perempuan, kita sapu bersih.
Aku nak marah sekarang ni, laki kalau siapa ada kat depan tu, mak mentua ada pun. Kadang-kadang suara kita pun naik juga. Jadi kita sebenarnya lupa bahawa peranan kita walaupun dalam setting yang sama itu sebenarnya peranan kita berbeza. Jadi saya rasa kalau sekiranya ada, yang ni saya cakap dia bukan kerana saya nak mengajar lah, saya juga mengingatkan diri saya. Saya buat benda ni, bukan saya kata saya cakap saya tak buat. Saya pun buat, lebih lagi buat kadang-kadang. Tapi yang kita ni adalah berkongsi saja, mengingatkan. Kalau kita dalam situ suami ada, anak ada, apatah lagi mak mertua ada. Mak kita ni bukan kita tak hormat. Mak mertua ni, mak kita ni kategori dia lain sedikit. Buat apa pun dia masih ibu kita. Masih ibu kita. Mak mertua ni we have to get their love. Kita kena. Jangan buang mak mertua. Mak saya selalu cakap. Dia kata, Aziz, dia keluarga panggil saya Aziz. Kalau raya, tanya dulu mak mertua. Nak suruh balik rumah dia ke, nak buat apa ke, pergi situ dulu. Mak dia kata, kau apa pun mak sayang anak. Jadi maksudnya kita jangan jap-jap bergaduh dengan suami, balik rumah kita saja. Walaupun ini suami, kalau nanti kita panggil pegawai lelaki tak nasihat lelaki suami kan. Tapi kita cerita pada segi kita wanita. Maksudnya ibu mertua tu we have to get their approval. We have to get their love. Mak kita ni dia terima kita seadanya. Buruk, baik, sombong kita, cengeng kita, bengkeng kita, semua mak kita terima. Mak kita tahu sangat. Mak mertua ni kita terima baru. Kita jumpa dia umur 23, 21, 22 dan kita ambil anak dia. Anak dia tahu. Macam saya, suami saya tu anak nombor 1. Anak nombor 1. I take somebody's son. Bawa. Lepas tu dia kerja pagi, petang, siang, malam. Tak bagi dah kat orang tua, terbagi kat saya. Bagi sikit-sikit 500 ke macam tu. Jadi you take the life of somebody. So we have to give respect to that. Sebab itulah saya walau macam mana pun saya beritahu mak saya kata, saya pernah dengar lah mak saya komen, dia kata, saya kuat menjerit, kuat lah marah ni. Tapi dia kata beza satu je Aziz. Dia cakap dengan adik-adik saya ada 11. Akak kau tu satu beza dia. Tak pernah sekali mak dengar dia naikkan suara. Adakah baik sangat? Tak. Saya buat satu. Daripada saya kecil, saya satu je. Saya nak jerit dengan siapa ke, saya nak bergaduh, saya nak berentak, nak apa pun, saya sanggup. Tapi I will never raise my voice to my mother, to my mother-in-law. Try very, very hard not to raise my voice towards Fauzi, suami. Very, very hard. Try, very, very hard. Tapi now dah makin tua dah Ustaz, makin mudah pula rasa sebab dia baik. Makin lama makin baik. Makin mudah lah. Muda itu macam okay. Jadi dengan jadi saya cakap dia sebab saya dah ada mak mentua lama. Probably I have the longest lah, paling lama ada mak mentua. Mak mentua ni hubungan kita dengan dia, you ambil. Sebab if you take care or you love your mother-in-law, I tell you, memang ambil hati suami. Suami mana yang takkan sayang kita? Kalau you berabi, aku akan berabi maksudnya, you're so good, you're so polite, you're so loving to the parent. Okay. Jadi saya rasa lah ini, kalau siapa nak apa tu back to deeper on this point pun boleh juga. There are mother-in-law from here, people put it that way. Ada. Tapi itu dah nasib kita lah. Dia bukan nak mengajar kita supaya gaduh lagi panas daripada dia. Dia nak ajar kita supaya lebih sabar lah. Boleh tahan mak mentua. Saya tahu. Tapi walau bagaimanapun, conscious decision has to be made bahawa kita perlu respect this woman and this man. Conscious decision. Life is full of choices. Hidup sentiasa ada pilihan. Choice. We can choose whether to love the person or not, ataupun conditional. Kalau mak betul baik, baiklah. Jangan. Do not have choices in certain situation. Contohnya, jangan beri pilihan sama ada kalau suami baik, lagi lebih baik. Tak payah. Condition pilihan macam tu tak perlu. Jangan, ada certain perkara kita perlu make choices. Setengah benda jangan bagi pilihan pada diri. Bangun pagi, do not make the decision. Tengok keadaan itu. Kalau okey, I'll be okay. Jangan.
Bangun je pagi tu rasa lah ni dah tua dia baru cakap macam ni, dulu tak. Bangun pagi, make a conscious decision that no matter what happens today, I'm not going to get annoyed or angry with my children, and I want to talk lovingly to my husband. So stop. Make that conscious decision. Saya bukan tak, benda macam tu keep on telling. Bangun je pagi tu I have keep on. Tapi of course dugaan akan sampai. Lepas tu kita buatlah, kita jerit, kita cakap benda tak patut, tahu sangat. Dan kita rasa bersalah. Ada rasa bersalah tak? Ada? Kena rasa bersalah. Sebab apa dia kata, Sadina, mana saya tak tahu, saya ada baca Ustaz, dia kata sebagai manusia tu memang lumrah lah kita marah. Bila berlaku satu keadaan tu memang lumrah kita marah. Tetapi dia kata kena adalah timbul rasa bersalah selepas itu. Jika tak ada langsung rasa bersalah selepas sebarang kemarahan itu, agak Ustaz dia kata itu maksudnya sudah timbul lah bunga kegilaan di dalam diri manusia. Okay. Jadi maksudnya bukan kita tak boleh marahlah. Kalau dah tak boleh kontrol, lama pun tak boleh kontrol. I cannot control my anger and therefore I got angry misalnya. Boleh. Tetapi sekurang-kurangnya kena ada rasa bersalah. Jangan dengan bangganya turun tangga marah. Dah lah marah kawan tu, hentak kaki lagi, buat lagi tu, tak boleh. Mesti sedar bahawa kita perlu rasa bersalah. Sebab dia kata yang saya nak kata, bukanlah kata ada note sangat, tapi dia kata ada dah juga dia kata rasa bersalah ni pula. Mengapa bagus ada rasa bersalah ni? Sebab orang jahat, if you're bad, you tak rasa bersalah pun. Kalau you rasa bersalah, that means you have conscience. Ada conscience. Siapa yang ada conscience? Yang orang baik je. The good people will have conscience. If you are bad, you sangat sibuk dengan jahat tu, you tak akan ada ruang untuk rasa bersalah. Setengah orang dia tak rasa bersalah apa. Dia buat kawan dia kecil hati, tak apa. Dia cakap apa-apa saja boleh. Tapi kita sebenarnya kita kena rasa bersalah. Tapi kalau dah rasa bersalah saja yang ada, guilty saja ada, tak ada juga kebaikannya. Right? Jadi the moment you realise that you have to make a mistake and you feel guilty about it, if you can put it right. Kan? If you can. Dah put it right. Itu saja. Sebenarnya dalam hubungan manusia ni sebenarnya tak banyak sangat. Sebab kita pun manusia, kita tahu macam mana perangai yang baik yang kita nak orang buat kepada kita. And therefore kita buat kita buat dia tu lah. Jadi contoh macam saya datang sebagai attaché. Mula-mula tu saya uptight sangat. Saya stressful juga orang. Quite meticulous and therefore I become very stressful at times. Jadi sebelum datang saya fikir, apa benda lah kerja attaché. Saya tak jumpa Cikgu Ali sebelum ni, jadi saya tak tahu apa benda nak buat, jadi saya tak tahu. Cuma dan bila duduk-duduk baring-baring ketiga seorang-seorang, saya fikir, okay, I have a daughter. Saya ada anak yang perempuan yang nak belajar, nak buat master, nak buat PhD. Dan saya ada anak seorang perempuan yang dah. Jadi saya cuba fikir, kalau anak saya belajar di luar negara, saya tak ada, saya duduk kat kampung, kat Pahang, sana kat Rauk Pahang. Anak saya belajar kat luar negara. Saya cuba bayangkan, pegawai macam manakah yang saya nak berkhidmat di tempat anak saya belajar. And I try to become the officer. Itu saja. Kalau nak tahu aturan betul apa kerja saya nak buat, saya pun tak tahu apa nak yang apa. Tapi saya bayangkan, if I am the office, kalau anak saya tu, saya nak pegawai macam mana bekerja untuk anak saya. Pegawai macam mana yang anak saya akan kata bagus. Pegawai macam mana yang saya sebagai ibu akan kata bagus. And I will try my best to work towards that direction. Itu saja. Jadi dalam hubungan persahabatan pun macam tu lah juga asas. Kita cuba tengok macam mana yang sebenarnya kawan yang baik. Okey, kalau sebagai student macam saya kata tadi lah, tak banyak lah Ustaz yang saya boleh share sebagai student. Kerana saya buat PhD separuh jalan. Lepas tu berhenti.
sebab saya berhenti tu, bagi excuse. But anyway, an excuse is bagus juga lah, kadang-kadang excuse ni dia tolak guilt sikit daripada diri kita. Apa yang berlaku adalah saya lepas buat masters pada tahun 95 gitu. And then sambung, lepas tu economic down. Saya ujung master saya, suami saya bertugas ke itu Bristol. Jadi saya pun okey tu sambung. Masa tu Datuk Rajib jadi menteri, dapatlah saya orang faham, senang tu macam tu. Dapatlah kononnya, sambung. Kemudian economic crisis. Polisi pada masa itu, siapa yang belajar, whatever level dia belajar, if you masih kurang daripada setahun, baru maknanya dalam within 1 year you belajar tu, diarahkan balik. Jadi saya nak balik, suami bekerja di sini. Jadi saya kata, okeylah tak apalah, saya tak balik, minta balik. Saya kata, okey saya nak sambung belajar. Tapi oleh kerana suami saya masa tu dia jaga proton kat UK. So dia pergi Russia, masuk Russia, 3 bulan, 4 bulan pergi Eastern Bloc ni semua. Jadi anak pula oleh kerana dia bekerja, dia hantar private school. Jadi anak saya private school sana, private school sini. Private school tahulah 5 minit pun you lewat, dia kejar dah you dah. Rule di sekolah tu is either the mother ataupun you punya nanny saja yang boleh hantar. Lain than that cannot. The mother or nanny. So saya tak boleh suruh, can you go and take my children from school? Tak boleh. It has to be me. So saya very stressful pada masa tu untuk menangani benda-benda macam ni. And therefore saya buat keputusan cukuplah untuk diri saya dan saya jaga anak je lah. Jadi apa lagi nak cakap ni? Maksudnya kalau sebagai pelajar tu saya cuma ada setahun buat master, 9 bulan saya buat master. Memang menangis-nangis lah masa buat master, betul rasanya dengan anak itu umur tahun lebih. Saya ada anak setahun lebih, anak umur 6 tahun dan anak umur 11 tahun. Kemudian jadi saya rasa saya mungkin tak ada banyak sangatlah input tentang apa tu stres sebagai seorang pelajar lah. Tapi saya pernah dengar ada one person says, dia kata whatever it is pun, dia kata you treat your life ni super macam you treat your lecture room. I mean treat your life as though you are treating the way you study, you go to school or you go for lectures. Dia kata though you try to have fun, but most importantly try to learn something out of it. That's life. Maksudnya memang kita nak seronok, kita nak happy, kita nak apa, but at the same time the most important thing is that learn something from it. Super juga macam classroom situation ataupun lecture room situation. Sekolah sekarang ni, walaupun kita cuba put in certain element of fun dalam pengajaran kita tu, tetapi yang paling penting fokus ialah bukan the fun thing tu, tapi apakah the learning and the learning process yang didapat di belakang. Tapi itulah kalau dah ambil metafor bahawa life is classroom, then kita kena bear in mind juga tak, in the classroom will be tested from time to time. The same with life. Kalau hidup tu seperti macam kelas, maksudnya kita akan diuji dari masa ke semasa. Jadi ada masa kita akan sangat cemerlang dan ada masa juga kita akan gagal dan ada masa juga kita sedar bahawa we haven't done it yet. Itu hidup lah maksudnya. Kemudian tentang okey ke tu? Boleh? Nak kata apa lagi kan? Jadi saya ingat saya balik semula kepada di tempat kerja pula. Stres di tempat kerja. Tempat kerja ni apa yang membuatkan kita stres? Kerja, the work itself. The work itself lah, pertamanya saya kerja tu sendiri. Masa saya duduk di Rawang, rumah saya di Rawang, kerja saya dekat Putrajaya. Jadi bila tukar, saya 2 tahun tak tukar, tak dapat menteri punya lama kan. Kemudian jadi bila saya jumpa minister, misalnya tak apa, if you want, kata we increase up your pay lah, kata saya. Saya kata Datuk, saya minta tukar bukan sebab gaji, saya minta tukar sebab jarak. Kalau naik 3 kali pun jarak tu macam tu juga kan. Jarak rumah saya tu macam tu juga dah. Even if the pay naik pun kan.
because the stressful thing to me was the driving. Because saya keluar rumah pukul 6:05 itu saya keluar. Saya sampai Putrajaya pukul 7.30. Saya suka datang awal je. Dan saya balik rumah, sampai rumah pukul 9. Selama bertahun-tahun tu, sembahyang maghrib dekat Jejantas Sungai Buloh. Di hujung maghrib, di awal bertahun-tahun. Jadi it was very stressful pada saya. Jadi perjalanan ke tempat kerja tu yang membuatkan saya stres, not the work. Sebab saya jarang sangat stres pasal kerja. Yang mungkin kalau stres pun pada saya lah di tempat kerja ialah in the thing tu, perkara yang nak dia beri pada saya buat tu saya tak pergi buat, dan I bit stress out, uptight about it. Kerja banyak saya rasa tak apa. Jangan bimbang tentang the amount of work that is given to you. Saya rasa bila jumlah atau bilangan ataupun the amount of work given diberi kepada kita tu menunjukkan betapa kita dihargai di tempat itu. We are not the slave. If work is given to us by the head, maksudnya trust is there in us. So value that. Jadi jangan bimbang tentang jumlah kerja yang diberi. Bimbang jika sekiranya kerja itu kita tak boleh buat. Tapi kalau kita tahu bahawa stres kita di tempat kerja ialah banyak benda kita tak boleh buat, find a way of knowing how to do it. Find a way. Tell ketua tu, beritahu bos, saya tak boleh lah, saya buat kata kerja ni Datuk tak berapa pandai. Can you send me? Boleh. Jadi maksudnya kalau kita identify betul-betul apa benda yang buat kita boleh sebenarnya tarik di tempat kerja. Yang tak boleh ni tempat kerja ialah political setting. Tempat kerja ni ada I tak tahu lah, you kerja dengan bos orang kan. Jadi dia okey. Pembantu kepada bos ni memang kita kena gilap, dia baik-baik kat office. Jangan main. Dekat saya tahu kalau di office tempat office tu Datuk Hassan Said. Kalau you dengan industri, you know lah Profesor Hassan Said. So he's my immediate boss. Dengan PA dia tu, Puan Zaidah tu, kita kena kau tambai dengan dia. You must have that kind of strategy. Bukan bermaksud you being hypocrite, tak tahu lah tu, saya tak tahu apa istilah tu, but you must know certain rules in certain situation. Kan? Kalau dengan orang macam itu pun kita tak tahu hormat, tu kita nak hormat siapa? Maksudnya lah kan? Tapi some people will think that, kau hormat kau nak pun dia. Okay, put it that way boleh. Okay, tapi pada saya, jika orang yang menjadi pembantu pada ketua kamu, kita pun kita tak boleh nak hormat, cari orang lain nak hormat siapa lagi? Suami yang kita tak hormat, siapa lagi tinggal? Anak kita tak kena hormat anak. Nak kena hormat juga. Mak mentua tak hormat, tak ramai dah lah. Kawan lagi dah. Kan? Kawan can come and go. Macam tu. Jadi jadi kawan-kawan lah. Jadi kemungkinan yang stres tempat kerja ni kawan-kawan je lah kot. Yang individu yang membuat setting itu jadi stres. Jadi tempat kerja. Sekarang ni saya ingat tentang hubungan apa tu? Hubungan sini suami isteri lah. Sebab saya ingat sini the direction kita nak tu kadang maksudnya saya pun tak tahu mana sebenarnya ruang yang sepatutnya kita nak bincang lah. Tapi so do you want me kita nak bincang lagi tempat kerja kan? Ataupun saya pergi kepada misalnya rules dalam hubungan suami isteri lah. Sebab tempat kerja ni kan saya nak cakap pun saya bukanlah bos pun. Jadi kalau saya bincang pun saya terangkan daripada situasi yang saya rasa pernah berlaku lah. But everywhere saya bear in mind that mana-mana kita pergi pun kita akan berjumpa individu-individu yang will be testing our patience. Kesabaran kita being tested. Okay? Saya nombor satu sekali saya pada tak tahan ialah slowness. Orang yang slow. I cannot tolerate slowness sangat-sangat Ustaz. Ramai orang kata saya sabar. Ramai, tapi slow ni saya kurang sikit sabar. So
Kalau orang tu cakap macam lambat, lepas tu saya rasa macam nak push button, macam fast forward button. Come on, quick. Saya rasa nak macam tu kan. Apatah lagi kalau kita ada deadline, kita nak buat cepat. So that's why kadang-kadang kita dah cari, you mesti dah kena pasti siapa you can work with very well, siapa yang you got to be very careful, dan siapa yang you rasa you got to depend on bila taste for bad kan. Jadi kena pasti. Di tempat kerja do not fake. Jangan berpura-pura di tempat kerja, because lama. Unless you want to change your working place every 2 years or every a few months. Jadi maksudnya pergi tempat kerja, be yourself and be the best of yourself. Saya rasa saya kerja banyak ikut tempat dah. Macam tu lah. Jadi saya rasa at the end of the day macam itu. Because we have to remember di tempat kerja ni, our good thing will speak for itself. So it's the bad thing. Jadi kalau kita bagus, kita rajin, tak payah pakai healer lah, pakai buat announcement, tak payah pakai healer ke announcement kata rajin kata apa. Semalam I balik pukul 8, tak payah. Ada orang ada yang macam tu dekat kerja. Pantang dia balik lewat. Hari esok dia, semalam I balik pukul 8, menteri tak balik lagi. Ya Allah, banyak dia. Tak perlu. You just do your best. Because kalau you buat kerja, you rajin lah saya tempat kerja, you rajin saja, somebody will definitely describe you punya kerajinan itu, and it will repeat by itself. Orang akan sebut benda tu. Kalau kita buat benda yang tak betul juga, benda yang tak betul juga akan disebut berkali-kali oleh orang. Jadi do not worry when sama ada baik kita ni, orang nampak tak. If you kata alah, kita buat teruk pun bos tak nampak, that means not enough yet. More good. Memang nampak ni lah. Memang tak ada masalah. Jadi saya itu apa tu, semalam saya baca sedikit lah tentang bukan betul, tapi memang saya suka baca buku motivasi. Sebenarnya itu je saya suka. I have lots of penulis-penulis yang saya suka. Contohnya yang membuatkan saya betul-betul believe that we have to do something about diri kita ni ialah masa dulu saya dibesarkan dalam keadaan yang susah sangat. Susah sangat. Bapak saya susah duduk dalam hutan. Memang susah betul. So, saya memang susah betul. Tak ada kasut pergi sekolah, that kind of thing. Like, it was really bad. Makan tak ada kadang-kadang. I mean, it was really bad. Buat rumah tu pun, orang kampung tu bagi papan di kayu tu. Jadi bapak saya buatlah rumah pondok dalam hutan, kebun getah orang. Jadi menunggu getah dia tu, ambil upah menunggu getah dan sebagainya. So life was really bad when I was small. Jadi then bapak saya tu tak ada kemahiran lain tau untuk mendidik anak-anak yang 11 orang. So what he did was he turned into a little bit of physical. Maknanya kalau dalam konteks sekarang dilihat sebagai abusive. Tetapi di dalam setting itu, that was the best way my father knew how. Pada dia itulah cara yang terbaik. Yang cara yang terbaik yang so kami ni silap di hutan. So macam tu. So bila begitu keadaannya, dan bila masuk di umur 11 tahun, saya dah dihantar ke sana sini, orang merempat sana sini. So I grew up becoming a very stressed out young girl. I can even cry over the if I were to look back, tengok diri saya dulu, I think I can still shed tears over that poor little girl yang so stressed out and so lost and so bad. I was bad. Bad maksudnya tak kena je saya mengamuk, that kind of thing, because you were nothing. Saya tak ada rule apa. Yang saya tahu bahawa you feel something, show it. You get anger, show it. You tak kena, you show. I thought that was the way to do. Sehinggalah saya bertemu jodoh, and I married someone yang saya rasa the best thing that ever happened to me lah. Saya rasa that I'm so grateful to be married to this man, because dia mengajar saya tentang dunia yang lain daripada apa yang saya tahu. Dunia yang tiba-tiba dia macam terkejut, beruk lah, orang faham tu. Tengok, ya Allah, pahal perempuan ni. You know? Macam tu lah mula-mula kahwin tu. Apa masalah? Agak-agak je lah kan. Jadi saya makin lama saya jadi macam
tentang what am I comparing to this man. Mak dia cikgu, bapak dia sailor. Yang tu. So he was brought up dengan ada nik ke, maknanya walaupun tak senang, but he was brought up well pada compared to pada diri saya. Saya perkataan mencarut ni, kalau you nak penuh di dalam ni. Banyak Ustaz, dia punya thesaurus perkataan-perkataan the thesaurus on all the illegal words. I have it inside, stuck somewhere there, boleh keluar pada bila masa if I'm not careful, maksudnya kan. Jadi bila kahwin tu saya rasa macam, ya Allah, saya malu. Jadi then one day masa tu dia boss dia juga dekat tu, saya copy dia. Saya kata I need to do something about myself sebab I'm so freak out. Saya a nervous breakdown, kalau you boleh istilah kata. I was a nervous wreck. I cried easily, got angry easily, tengok movie, semua lah. Then dia perkenalkan saya, dia kata, well, okay, why don't you go and listen to this one speaker daripada US datang. Dia also lama pula. Jadi saya pun ambil surat khabar, pergi tengok situ, saya pun call. Dia kata boleh register nama. But the payment was 3,000. RM3,000 zaman dahulu kala tu. Banyak tu, RM3,000. Jadi saya call suami balik, tak jadi lah, tak jadi. Kenapa? Dia kata mahal. The response dia beri kepada saya was, dia kata, dia kata, if people can take up, maksudnya 3,000, if people can take up 3,000 to buy, untuk beli handbag, beli baju, just dia tu untuk betulkan luaran ini. Dia kata, that 3,000 untuk you betulkan dalaman itu is nothing. Nothing. Wah, saya pergilah dengan ceramah ni. The writer tu saya masih baca. In fact, I have dia punya buku dia yang ke-32 saya baca sekarang. I have the book with me yang terbaru. Maybe sekarang baca. Listening to that, the process yang dia beritahu tu, bagaimana sebenarnya memang kita jadi, macam mana saya nak sebut, how do I put it? Everything, apa yang disebut tu, hit the truth. Hit the truth. Dia betul-betul the truth. And tapi yang bagusnya ialah dia kata we can always unlearn whatever we learn. Kan? Kalau kita belajar hatred, kita boleh unlearn. Kita belajar takut, we can unlearn. Kita boleh beranikan balik diri kita. Kita takut terjun tinggi, tempat tinggi tu kita try, lama-lama kita balik. So whatever is learned, it will be unlearn. Boleh tidak pelajari semua. Jadi maksudnya apa-apa yang sebenarnya, so saya nanti saya belilah, saya baca apa-apa tu. Then from then on saya become quite a devotee lah. Maknanya orang yang devote kepada reading on changing myself, because saya you pun takkan suka langsung saya kalau you jumpa saya 20 tahun yang lepas lah. If you think now I have problem now, can you imagine 20 years ago I was really a bad person. Seriously. I think Fauzi is there with kata nak buat endorsement lah. Bukan kata bagus now, better than before, I'm better than before. Jadi maksudnya ada ruang untuk kita. Jadi bila cakap tentang ada soalan tu dah saya cakap tu. Ya ada apa-apa nak tu kan? Ataupun dah tak relevan lagi dah ni. Oh, ikut listener. No matter what. Jadi dia kata dalam hubungan suami isteri ni, pasangan ni sebenarnya dia kata rule dia ialah dalam psikologi kalau dia tu, we are two different people. Bila kita kahwin, memang two different people. Kalau you kata kita orang kahwin, kalau kita sama, kita dua suka golf saja. Yang lain tak. Lepas tu dia kata kita orang dua suka makan ikan bakar, dan you paksa makan ikan bakar sehari makan dah. Kan? Dia suka masakan ada choice lain tak? Contoh lah maksudnya kan tu. But what I'm trying to say is that we are two different individuals. Therefore, it is very important untuk kita pertama sekali terima the differences. Do not change a person. The problem with marriage dengan perempuan ialah when women get married, they want to change the man. Kenapa tak
kahwin dengan orang yang dah ada elemen yang belum yang tu kan. So we get married in order to change. Tak pasal do not change. Tak pasal let him be diri dia sendiri. Biarlah. Kesian dekat dia. Dia pun hidup sekali je lah. Inilah satu hidup yang dia ada. Do not torture the man. Betul. Bukan satu lagi yang kata lelaki ni seronok pada lelaki. Satu lagi lelaki ialah dia very good at this. They said lah dalam psychology, they said men are very good at licking their own wounds. You know, dia macam animal yang dia jaga. Binatang dalam hutan. Kalau dia luka, dia tak bising macam kita lah. Perempuan, kalau ada demam. Lelaki dia bising sebab dia nak manja. Kan, kalau dia demam sikit. Bising dia kan. Tuhan. Itu tak apalah, manja je lah. Ambil after all husband satu. Kan, manja kan, no problem. Tak ada masalah. Saya part manja orang saya suka. Tak ada hal. Dia nak macam mana saya go whatever way he wants it. Nak manja boleh. No problem. Tapi kata man itulah satu. Dia licking dia own wounds. Jadi maksudnya if you tend to hurt them, kita sakiti hati dia. Dia tak cakap tau. Dia tunggu dia cakap. Dia tak ada macam kita dia cakap dia tak kalau you cakap itu lawan saya, marah kita beritahu terus kan dengan suami tak. Dia tak. Dia duduk diam-diam and dia start licking their own wounds. So always remember of your husband like that. Kadang-kadang bila kita dah tu you fikir, you dah cakap benda-benda yang thesaurus yang banyak guna tu tadi kan. You dah cakap, you ingat dia lepas benda tu dia macam what if dia duduk somewhere and benda tu masuk dalam and macam mana dia perbaiki perasaan dia balik. Sendiri-sendiri lah. That's why I said licking his own wounds. Kan? Kesian lah. Jadi have a little bit of mercy. Apa tu? Ada rasa kesihan pada benda. Jadi jangan cubalah. Saya tahu saya perempuan, saya tahu. I'm a second daughter, but orang kata anak nombor 2 ni kali-kali nasihat anak lelaki jangan kahwin dengan anak nombor 2 orang. Anak nombor 2 ni ya Allah, ganas. Betul, Ustaz? Kalau anak bongsu tu Ustaz suruh dia kahwin dengan anak nombor 1. Cari anak nombor 1 orang. Bukan anak tunggal orang, anak nombor 1. Kan? Kalau anak bongsu tu kahwin dengan anak tunggal orang, kacau. Saya rasa lah. Kami dalam psikologi, we really learn about psychology kan. So that's why kita kena tahu betul. Kalau jadi kita accept dia punya our differences. Of course akan ada benda yang kita sama. Embrace dia. Kita yang tu alhamdulillah sama kita. Beza lah kalau dia suka keluar je suami saya dekat Malaysia pukul 11 malam je full awak dia pun mandi. Siap mandi dan wangi the whole house wangi. Macam anak dia kata campur raya. Nampak dia akan spray. Lepas tu dia turun, dia nak keluar. 11 malam dia nak keluar. Syidah tahu lah Ghazali. Percaya ke Syidah dia pergi Ghazali? Ghazali tu kedai mamak. Percaya ke you husband you pakai lawa-lawa, perfume wangi-wangi, dia kata nak pergi Ghazali kedai mamak tepi rumah. Kita percaya sahajalah for the sake of him. Biarlah dia keluarkan. Dia kata Ghazali dah tak apa. Takkan you nak tanya, betul ke Ghazali? Kenapa you spray perfume? Mana bil you beli balik? Tak perlulah, biarlah dia. Ayu dia. So he has his own friends. Dia akan keluar malam. Dia akan itu suami saya. Kan? Jadi jangan sekat dia duduk di rumah kalau dia nak keluar. Saya rasa tak tahulah. Biar. Because that person will come back to our heart. You let them go, they will come back. Kalau you control dia akan start cari lubang-lubang kecil. How am I going to get out of this mess? Apatah lagi tiba-tiba ada pula pulling power di luar sana. Kan? Dah lah kita pushing power, kita power dia push keluar dia kan. Buat apa saja supaya pushing power kita keluar. Jadi tiba-tiba takdir Allah kan dunia sekarang is so global. Everybody meets everybody. Tiba ada satu pulling power untuk dia. Then kita will be in a very of course lah kita janganlah suatu keadaan itu. Tetapi now that we have the man to ourselves, we would love to believe that. We would love to believe that. Treasure him, give the best. Give our best. Dan dia kata, be nice to that person. Always be nice. Try to be nice to him more than the way you be
nice to your good friends lah. Dengan kawan pribadi, dengan suami. Ada ke suami? Kita cakap suami, cakap seksi je. Lepas tu satu lagi, always respect benda yang dia nak buat lah. Just because we happen to be married together, husband and wife, doesn't mean that kita terpaksa jadi macam apa Siamese twin tu. Kita tak apa, biarlah dia do whatever they want to do. And apa tugas kita? Tugas kita ialah to give encouragement and also to back that man up. Jangan bila dia jatuh, saya tahu sebab suami saya business, up down dia banyak. There were times you got million, there were times you lose million, that kind of thing kan, up and down. Adakah bila dia jatuh tu nak kata terpadan, ada cakap jangan. Ya, kalau hilang pun kita sebenarnya yang hilang. Tapi he learn another big lesson. That means he learn another way of not this next time I'm not going to do that way anymore because I'm going to lose. So he learns another positive way. Sebenarnya bukan dia rugi, dia learn another way. Kan? And then kita yang ni susah sekali. Susah. Start kena faham susah. Bukan tak nak buat. Yang ni susah. Always be the first to say sorry. Dia cakap pula. Always be the first to say sorry. Why? Always be the first. Dalam mana-mana setting sekali. Lepas tu susah kan? Wait until you dengar yang satu lagi. Dia kata know when to listen and when to act. Always know bila sebenarnya kita nak dengar, bila kita sepatutnya bertindak. Kan? Jadi kalau dua orang gaduh, tak payah jadi referee dan psikologi je. Never be a referee when your children gaduh lah, unless they become physical. Bila dia physical, hitting one another, you go there, break them. But never be the referee bila dia cakap-cakap tu kan. Jangan. Apatah lagi kalau you back the youngest. Jangan jadi referee dia. They will then settle the issue themselves without. Then, okay, now saya teringat. Semasa saya di UK tu, saya pernah tengok program opera. Ini mungkin might be good for mothers lah. Opera pernah, program opera. Dia kata dia panggil satu apa tu judge. Judge ni dia case juvenile judge. So dia kata the problem why mother fail. Now dia kata because mother and father, the parents now are trying so hard to be a friend kepada anak-anak dia. That's the problem. When you start to become your children's friend, maksudnya ibu bapa sibuk menjadi sahabat kepada anak-anak. Dia tengok nature has made it in such a way that you need to have a man and you need to have a woman to have a child. Kan? Nature lah. If you don't, yang bukan religion. It has to be a man and a woman. Gay tak boleh, lesbian tak boleh. To have a child. Meaning to say you need a male, ciri-ciri lelaki, cara pembesaran lelaki dan juga wanita untuk anak tu belajar. Jadi maksudnya kalau kita tidak jadi ibu pun, anak kita tu kalau kita dudukkan dengan orang lelaki dengan perempuan yang memainkan peranan pun boleh, kan? Jadi that's why that parents are so busy becoming friends to their children. Do not do that. Because friends, anak you boleh pilih thousands of friends. Fat, slim, tall, handsome, rich, poor, attitude problem, semua anak kita boleh pilih macam-macam mana jenis kawan. And bear in mind that our children will generally choose friends that we don't like. Definitely they will do that. But akan ada anak kawan juga, kawan kita, kawan anak kita yang kita tak suka. Tetapi dia kata what we should do is that take a friendly approach in parenting. Do not be their friends, but take a bit of a friendly approach. Okay. And always make them realize that going out, do whatever is not their right. It's a privilege that we can give or not give, depending on kita punya discussion. Jadi jangan anak kata, nak tengok wayang? Tak.
Jadi itulah. Kadang-kadang masa muda anak kecil ni lah you all start making decision. Because kalau sampai certain age, kadang-kadang kita dah tersilap tau. Dah tersilap. So at this age lah saya rasa tu. Dan again saya laki because Fauzi tu suami saya tu dia ada cara dia sendiri yang saya rasa kalau dia tak ada saya seorang rasa tak jadi tu. Tapi jadi maksudnya you dengan husband tu become partner lah. You berdua sama-sama decide on the way that you want to do certain thing in the house, because no one rule is pure right and no another rule is pure wrong or totally right. Dalam setting keluarga hubungan ni no betul dan betul-betul salah tak ada. It's always very abstract. Dia mesti ada middle. Jadi maksudnya dengan anak pun bukan cara ini yang terbaik, bukan cara itu yang terbaik. Cara yang dipersetujui nilainya oleh keluarga itu. The value shared by the family. Saya pernah tengok contohnya orang yang mak bapak dia memang menjurus betul kepada agama lah. Buat betul-betul. Anak dia paksa tu semualah. Tiba-tiba bila anak tu sampai umur 18 tahun, anak tu suddenly pergi totally. Dia ada tu. Jadi adakah mereka tidak mempunyai nilai atau tidak? Anak itu along the way somehow rather fail to share the value with the parent, and therefore she started to create her own value and she think it's okay with my value. Itu you punya nilai dalam you. When I go to your place then I follow your nilai. Jadi always kita share nilai yang sama. Kita instill nilai itu. Sangat dalam ni Ustaz lagi tahu lah. Cuma saya cakap daripada segi aspek je lah. Saya kalau Ustaz betul kan saya Ustaz kalau silap Ustaz. And then dia kata yang ke berapa tadi saya? To be the first to say sorry. No, okay, yang tu dah. Yang ketujuh dia kata create passion. Passion maksud saya P-A-S-S-I-O-N. Passion. Apa passion dekat Melayu dia? Passionate lah, kegairahan. Have passion for your life together. You mesti ada, you create certain passion for your life together, husband and wife. Create your time together. This is very important. Saya sekarang ni dekat Malaysia lah, kita orang memang buat rule lah. Saya itu agaknya mungkin saya buat conscious rule because saya belajar tu. We must go out together, both of us. You leave the children sometimes. Tak perlu tinggalkan buat, create something together lah. Probably you will like, I don't know lah, sit down together, have tea somewhere, ke duduk kat rumah, anak-anak biarlah kau bila nak tengok video ke je, sit down and talk. Tidur malam lain lah, tidur lain. You still have to sleep, you know. Tapi yang passion for like, you look forward to share moments with him alone. Maksudnya macam you duduk walaupun tak seorang kan, alah best ni dapat duduk macam ni lama dah ke tak duduk. And then he realised that that's the time that you really like being with him. Kan? Ini dia pun duduk dengan kawan dia, you duduk kawan dia boleh, tapi dengan dia you cannot. You bercakap dengan dia bila masalah anak, bila masalah sekolah. We don't connect with one another by through conflict and crisis or problem. We have to connect with each other through the good time. Tapi kerana kita sama, and therefore we settle certain issues together. Anak bersekolah, but the connection between husband and wife, I think should be betul-betul melalui good time. Contohnya kalau dia masak seorang, dia ada kat atas, dia biarkan dia bagi dia tidur. Dia kata, sama duduk sini, sekejap ni duduk. You buatkan dia kopi ke tea, dia duduk tepi you, dia masak dia talk nonsense je lah apa-apa dengan dia, kan? Kadang-kadang, I don't know lah, saya pun jadi ingatkan diri juga lah, kadang-kadang juga tidur, tengok bapak kau mana ya? Tengok tengok tidur. Apa taknya? Tadi basuh kain, lepas tu gosok baju, lepas tu pergi naik, buat kerja, masak. Dah 3 jam, mana kawan tu tak tertidur? Kan? Tak ingat nak pergi tengok kat hamba Allah. Betul. It's a situation that we can definitely improve, okay? Kemungkinan saya cakap ni you dah buat semua dah, okay? For those who have a good living life, kan? Go on. But it's always, no matter how good pun kita ada room for improvement.
respect privacy. Dia pun ada privacy dia. Jangan dia cakap ni, apa? Kenapa? Apa dia? Dia baru nak call. Siapa? Dia cakap apa? Respect privacy. Dia nak cakap, dia cakap. Dia tak nak cakap, biarlah dia tak cakap. Kita pun tak larat lah nak dengar problem dia banyak-banyak tu. Dia pun banyak problem lah. Biar kat dia lah, dia selesai lah dia. You nak share dengan kita. You dah call dah. Dia cakap apa? Dia kata apa? Kan? Jadi kalau Cik Rahman nak cerita pasal angkat kotak tu, biarlah Syidah dia. Nizam datang lambat kan, biar kat dia. Nak buka, letak kotak tu. Biar. Kan? And then, dia kata check juga. Dia kata that kita both masih share the same goal. We still share the same goal. Ataupun dia dah develop goal sendiri. We both grow. Ramai kat suami isteri, we both grow. We both walk forward, tapi different direction. Do not walk different direction. Kan? Jadi ada contohnya, mengapa kadang-kadang suami dia berjaya. Dulu suami kita kahwin, suami kita tu okey je, tiba-tiba dia jadi kaya senang. Contoh dia kan. Lepas tu kita kata, dia dah senang, dia masa susah pun dengan I. Bila senang, dia cari orang lain. Klasik kan? Very classic setting. Adakah lelaki tu jadi jahat? Okey. Kalau macam tu keadaannya, okey lah, tak apalah, nak buat macam mana dah dia jahat. But what if it's not like that? It's just that because that man has grown up so far ahead. Dia dah pergi jalan jauh. Kita masih lagi isteri yang sama macam 30 tahun hari tu. Duduk kat rumah baik sangat, masak saja, hantar anak pergi sekolah, apa pun tak minat langsung bisa. Dia has grown so far. So dia terpaksa tinggalkan kita because we refuse to grow with him. Kalau dia sebab dia jahat, kita dah cuba dan nak buat macam ni ujian bagi kita. Tapi what if dia ada way round? That man has grown, dia dah begini, dia dah jadi businessman yang dah, ataupun dah jadi profesor kat universiti katalah. Side dia dah tu. Tiba kita masih lagi behave macam kita mula-mula kahwin hari tu. Masih pakai macam sama, cakap macam sama, cerita pasal kawan yang sama je. That man has to leave us behind. He has to leave us behind because you got one life saja. Kan? Jadi be that person yang together. So walk sama. So dia kalau suami kita nampak suami kita tu sudah berubah cara pakaian, dia dah berubah, dah elok, dah bagus, dah, jangan suspect dulu. Dia entah baru pergi belajar kat office, dia belajar power dressing. Kan? Kat office dah ada power dressing. Dia pun mengamalkan teori yang dia belajar kat office. Dah kita syak dah. Betul, kat Country Home ada Syidah satu. Ni cakap sungguh. This guy is a lawyer tau, magistrate. Very good looking. Kalau cakap gitu. Saya pergi gym, dulu slim pergi gym. Saya pergi every 5 days lah kat gym kat kampung saya tu. Jadi bila saya duduk tu, so this guy will come and kita selalu we become very close lah. Tapi saya perasan satu dia. He comes to work daripada tempat kerja. Saya pergi gym dalam pukul 6 macam tu. Dia datang, dia pakai tie, siap je lah. Lepas exercise yang berpeluh-peluh tu, apa nama orang ni buat? Pergi mandi Syidah. Dekat belakang kan kita ada sauna segala semua. Ada kelab kita kelas. Tukar kononnya. Pergi tukar, pakai balik tie, balik rambut dia. Buat macam balik kerja, balik rumah. Walaupun dia tak cakap apa, kita tahu bahawa nak pergi gym pun that man had to sneak his way up pergi gym dan pretend dia macam baru balik kerja. Tak kesian kita tengok. So do not jangan jadikan pasangan hidup kita tu macam tu. If he's not a happy husband, he will never make as a happy wife as well. So kan biarlah dia a happy man, and therefore he can be a happy husband, he can be a happy father, and therefore he can be a good partner kan. Macam tu lah. Cubalah. Lepas tu dia kata treat your husband better than the way you treat your friend. Lupalah kan. Selalu lupa. Kuasa lepas tu yang akhir sekali dia kata dia guna buat content tu maksudnya macam mana kita nak kata content tu mana macam bila sampai masa kita rasa macam
okey. Content. Macam kita mula-mula kahwin dulu, saya tak tahulah sebab saya dulu orang bukan kenal kan, saya dah bertunang 2 bulan barulah jumpa. Kan? Saya orang kata apa? Mix orang mesh sajalah, orang kenal kan. Jadi saya pun tak tahu, tak jumpa, dah bertunang 2 bulan baru nampak tu dia. Tak boleh cancel, tak boleh dah. Kan? Memang masa tu pernah tanya. Sebab saya masa tu saya tak suka orang lelaki masa tu lah. Masa tu kawan saya kata buruk sangat kalau orang lelaki center parting tau. Dia berkata zaman tu lah, you have to excuse us. Zaman tu tak ada siapa umat Muhammad yang lelaki lah. Zaman saya muda tau, center parting semua orang macho macam saya ke belakang tau. Jadi tak ada siapa belah rambut tau. Makanya kami punya bahasa pada masa itu ialah, ya Allah, Muhammad tu center parting. Macam tu kan. Tiba-tiba bila dia orang kata tunang, saya nak sampai nak perkenalkan, datang suami ni, tunang ni lah, yang Fauzi ni. Rambut dia, ya Allah, agaknya macam dia ambil sikat dia buat terus kan. Saya ni tengok, ya Allah, lelaki saya mampus, kawan aku akan ketawa. That's the first reaction lah. Ya Allah, ya Rabbi, kawan akan ketawakan aku macam. Jadi saya tanya adik, mak saya tu, mak, kalau jadi suami betul kan? Tapi pendekkan cerita maksudnya jadi macam itulah kan. Jadi dia kata masa kita mula-mula kita kenal tu kan, kita punya masa bercinta tu, saya rasa lah, saya agak lah, saya tak boleh cakap sebab saya tak pernah bercinta kan. Tak pernah bercinta langsung dengan suami ni, tak pernah langsung, tak kenal, tak langsung. 2 bulan bertunang, lepas tu kahwin, sampai tukang buat baju pun marah. Tuan baju saya Suah Raziz yang tukang buat. Mesti dia baru buka kat butik. Marah sebab tak ada nak jahit baju tu, nak sangat dah kahwin, ya Allah, kemain. Kan mak bapak dia lah, dia dah jumpa menantu orang yang dia suka, jadi dia kahwin dengan anak dia. Sebab kita orang susah, ada pula orang datang. Masa tu kami ni konon ni technician JKR, dia tipu. Fazil tipu. Dia kata dia technician JKR, bahkan motor Honda Cup. Saya masa tu tersyarah. Tapi mak saya ni ada susah hidup. Siapa dia nak kat anak dia? Kisahlah kan dekat dia. Agak ni lah, ataupun dia nampak baik kot. Saya terima lah. Jadi terima, okey lah. Dah kahwin barulah tahu bukan tak ni kan. Okey kan. Muda-muda. Masa mula kahwin tu tak tahu. Tunang tu tak tahu. Jadi lepas pada tu lah. Jadi untuk bercinta dia tak pernah. Jadi yang saya dimaklumkan lah, kalau bercinta ni orang kata, kita katalah ustaz-ustaz cinta kan. Dia kata, ya saya dengan ustaz cinta. Katanya masa bercinta ni, mula-mula jumpa tu hati kita, jantung kita tu, ni kan orang kata macam whatever lah. Itu. Tetapi dalam perkahwinan ni, perasaan yang begitu tu sebenarnya tak lama. Okey, perasaan yang begitu, yang jumpa suami, ya Allah, ya suami, itu yang tu tak lama. Because dia extreme feeling. Even it's right. Tapi the majority of the time, kebanyakan masa kita dengan pasangan kita ialah this content time. Masa yang tenang saja. Jadi maksudnya, the moral of the story is, if you have already found someone, di dalam tenang itu, di dalam biasa itu, tak perlu tengok wayang, tak perlu keluar makan apa pun, you masih boleh sayang, masih boleh duduk sama, minum kopi dulu. Value that person. Itulah sebenarnya kita punya, that is our life. Itulah sebenarnya our life. Tak perlulah cari orang yang macam berdebuk jantung, berdegup ni, macam dia dengan bercinta lain. Dia jumpa dia macam, ya Allah tak sabar. Kita dah tak ada dah perasaan itu kan? Tak ada dah. But never mind. Walaupun perasaan itu, duduk itu tidak ada. But if you can find contentment time, you masih lagi duduk berdua begini pun okey. Naik kereta pergi Asda pun tak apa, berdua. That means okay dah, that you have found your soulmate and love that person, and devote your life towards making that person happy and happy. So saya ingat situlah dulu Ustaz Faidah. Kalau tak ada apalah sangat, itu saja. Jadi saya ingat kalau kita open up to discussion dan sebagainya, kalau ada apa nak tanya, kita tanya lepas tu saya
saya ucapkan terima kasih. Terima kasih kerana jadi pendengar yang baik. Sama ada you belajar apa-apa ataupun menerima apa pun, saya tak pasti. Tapi kalau misalnya benda perkara yang saya sebut tu ya, memang perkara yang kita tahu, terimalah dia sebagai ingat baliklah hari tu, ingat dah tahu. Kan tahu itu, macam saya baru ni orang hantar saya cara potong kuku. Datuk saya dulu dah ajar dah tak boleh potong kuku hari Selasa. Lupa nak dia hantar tu barulah, oh rupanya kalau potong kuku hari Selasa dia kata kita akan mempersakai kebinasaan kan, dalam ada ayat. Saya tak tahu, orang forward kat saya. Jadi bagus aku, at least ada lebih hari yang saya potong kuku. Jadi suami saya terus tanya, hari apa yang bagus? Saya pun baca lah, dia ada ustaz mana kat saya. Lepas tu adalah dia kata hari Khamis, hari Jumaat. Contohlah. Okay, jadi saya berhenti sini dulu. Saya sudahi dengan ucapan terima kasih. Ada soalan ke? Nak discuss, nak kongsi dengan Puan? Ada tak rasa macam okey depan dia nak stiker? Ada lah kan? Ingat apa? Nak mengingatkan. Betul. Macam apa tu, apa macam ada orang kata hidupnya kata kita, saya tak nak banyak. As long as I'm happy, dia kata okeylah, seorang kata itu. Atau nampak bapak kata anak, I don't mind anak I macam apa jadi apa, as long as anak I happy. Ayat yang macam itu. Sebenarnya lebih baik kita suruh dia jadi brain surgeon kalau lagi muda tau. Ada tu, boleh juga pergi sekolah medical, boleh tu, boleh lah kita lagi, boleh cari duit tu. Nak cari happiness ni lagi susah daripada nak jadi brain surgeon tu. Because happiness ni is just an illusion, kan? It's just an illusion. So that is why saya rasa elok yang kita ambil yang akhir saya kata tadi, yang contentment. Kalau kita kata saya nak happy dan nanti you akan tak happy pun lagi ni. Once dah I try macam dia main dia tak happy pun. Because happiness is just an illusion. It's not a destination. It's a journey. Yeah, you will have to go on and on and on. Searching for it will never end. Tak tu ada orang kalau nak happy kan biar jadi pergi nak jadi doktor pakai bedah apa tu. Jadi lebih senang agak dia jadi doktor pakai bedah tu than to find happiness. Kan? Sebab happiness ni there's no limit je. Dia tak ada borderline. Dia tak ada penghujung dia. Where do you stop? Bila you benchmarkkan dengan happiness, whatever you do today will never sampai target mana pun. Tak happy apa pun. Hari ni buat apa tak rasa pun. Nak respon apa-apa, konflik apa. Saya baca tu, I don't know whether this one lah. Saya ada baca satu. Kalau dia kata boss, saya baca dalam internet tu lah. Kata kalau nak tak, dah pernah kerja kan? You had bosses before, right? Before coming here. Kata how do you know that whether your boss value you sebagai pekerja yang baik ataupun dia pandang you sebagai pekerja yang mengambil boreng? Ada kan? Dia kata how managers communicate dia punya expectation dengan kita. Kita tahu bahawa kita dihargai sebagai fruitful ataupun yang kita yang ada potential pekerja yang high atau pekerja yang low. So dia kata I don't know whether this is right or wrong lah, tapi dia kata dia put setting of low expectation employees tu. Kalau ada ni low expectation, kalau bos kita ada low expectation on us ataupun high expectation, dia akan letak sitting position of the low expectation of employees ni in low prestige office areas and far away from the boss. Tu. Jangan kata saya jangan, tak payah, diam je. Even if all the 10 hits you, do not admit, pada tahu je. Number 2 dia kata they're paying less attention to low, kepada yang low expectation ni, in business situation. In good, apa tu yang high profile punya program, projects and all that, dia
kurang masukan kita. Okay. And then dia kata dia smiling less often and dia akan kurang ada eye contact dengan kita. Alright. And then dia kata giving less information about what's going on in the department. Jadi janganlah dengan bangga kata, tak tahu apa pun, tak cakap pun dengan I kat sini. Jangan. Okay, musibah diri lah kalau ada itu keadaannya. And then yang nombor 4 dia kata calling on low, less often to work on special projects and less stating on the opinion and less on giving presentation. Dia tak akan bagi kita presentation ke, pergi wakil dia buat meeting yang bagus-bagus, dia tak akan hantar kita. So tengoklah siapa yang bos kita hantar always. And try to walk the walk of that man. Walk like a manager. Do not walk like a worker. If you walk like a worker all the time, people will treat you like a worker. Kan? Itu simple lah. Kalau you baca buku Richard Templer on rules of work, it's like that, you know, buku simple je buku tu. It's very good, very simple, very basic, but saya bila anak saya start habis jadi degree dia, saya terus hadiahkan dia buku tu, because I want her to learn certain colours you cannot wear to work, certain walk you cannot, certain things you cannot say, certain smile you cannot do at the workplace, certain thing you cannot say to the boss, kan? Macam tu. Benda-benda macam tu, etik-etik macam tu kena dipelajari. Jadi kita tak bolehlah kata kita orang tak suka kita, sebenarnya kita tak belajar pun macam mana jadi a good worker. And then dia kata bila dalam meeting dia tanya pendapat, kita tak dah nak jawab lah pendapat kita. Bos tu dah sambung cakap dia. Ada kan kawan-kawan bos buat begitu? Ada. Waiting less time for Low to state their opinion. Tak sempat. Yang Low tu nak state opinion dah, bos tanya orang lain dah. Okay. And then dia kata not stay with Low in failure situation. Kalau ada kegagalan yang dibuat oleh yang pegawai yang dipandang itu tadi, bos tak backing tau. Bos akan macam, saya dah cakap dulu benda ni. That kind of statement kan. Tu standard tu. And then criticizing Lows more frequently. Okay. Kalau orang yang high expectation ni buat mistake, dia tak criticize that often. Tapi kalau orang yang dipandang bawah sikit tu, dia akan criticize more. Memang berlaku. And then dia praising, dia puji pun less more frequently than yang sana. Dia puji yang bagus tu lebih lah. Yang ni dia tak puji sangat lah. Kemudian dia kata tapi dia akan puji Low ni banyak jika benda-benda yang remeh-temeh je. Contoh kalau bos tak cakap terima kasih Cik Razimah ya tak sediakan minit ni, tak payahlah kita bangga. Sedia minit tu kerani pun boleh. Jadi kalau kita ni bos ucap terima kasih sebab sedia minit, sebab letak file atas meja, sebab angkat teh, tak payahlah rasa seronok. Itu hina sebenarnya. Amin bukan mengenai maksudnya, that's a way of communicating that there's nothing much I can do, I can find in you that I have to thank you on taking the tea here or bringing the tea here. Dia akan praise, macam kita lah, kita pun ada pegawai kerja bawah kita kan, so you know kan, you know what I'm saying. And then providing Low with less accurate and detailed feedback on job performance, and then demanding less work. Dia tak bagi kita kerja banyak, cold storage lah maksudnya. Ataupun dia tak percaya, kalau dia bagi kat kita, dia tahu jadi pun tak bagus mana. Do not be this person. And dia interrupting more. Bila yang kita baru nak cakap, dia akan sambung. Fazimah cakap, maksudkan apa? Apa maksud Fazimah? Contohnya macam tu. Jadi you baca cues-cues macam ni, dan sebab bos pun manusia. Manusia ni, perasaan dia pun kita akan nampak. Ada apa? Assalamualaikum. Terima kasih bagi peluang untuk saya menyuarakan sedikit. Ni cuma saya nak bagi respons sedikit tentang talk yang kita lalui pada hari ini. Alhamdulillah cukup baik dan sama-sama saya pun banyak ilmu yang saya dapat.
Jadi sebenarnya saya nak bagi satu respon lah tentang yang mana pengalaman ataupun satu cerita yang boleh kita kongsi bersama. Satu cerita yang memandangkan yang hadir pada hari ini adalah orang Islam. Jadi saya suka untuk menyebut kisah seorang tokoh Islam. Jadi macam mana ia sebagai tokoh yang cukup dikenali melalui kancah hidup di rumah tangga ini. Iaitu kisah Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia ni pada zaman itu dia dilantik sebagai khalifah selepas Abu Bakar, dan dia ni memimpin umat Islam pada waktu itu. Dan dia seorang pemimpin, dia ada asisten. Asisten datang kat dia, duk mengadu, Umar, aku pening kepala. Aku balik rumah kena bebel dengan bini aku. Hari-hari kena bebel. Balik rumah, balik kerja penat. Tolong kamu memerintah negara. Aduh, duk main bebel. Umar kata, kau sabarlah, hang sabarlah, jangan duk fikir sangat apa semua tu. Benda tu biasa semua. Dia kata, hari-hari dia sebut benda tu semua. Aku kena bebel rumah. Sabar. Tak ada tindakan ke? Kau tak boleh ke nak tolong nasihat bini aku? Sabar je, jangan buat apa-apa. Satu hari tu dia balik kerja tu, dia lalu lah rumah saya. Dia dengar perempuan bebel. Dia kata, ni rumah ni. Kau rumah jiran dia. Dia pergi dekat ni, dengar suara bini rumah. Orang bebel, pam. Rumah senyap. Duduk. Dah sampai tahap tu, Saidina Umar dia dah pening kepala, dia pun keluar lah. Dia keluar, kebetulan asisten pun ada rumah. Hal anta ya Umar? Engkau Umar ke? Aku Umar. Engkau pun kena bebel dengan bini kau juga. Aku memang kena bebel dengan bini aku. Sebab tu aku cakap, kau kena sabar. Aku macam kau juga. Dia memang macam ni. Nak lepas dengan geram, bebel. Kita pun dengar je lah. Tak tahan, hampir keluar. Siapa benda lain. Itu satu contoh yang tindakan yang dilakukan oleh Saidina Umar, tokoh Islam kita. Walaupun dia ni seorang yang cukup bengis, yang cukup tegas dalam apa-apa urusan sekalipun, sampai maksudnya saya nak highlightkan tentang bagaimana bijaksana dia mengontrol suasana rumah tangga tu. Dalam keadaan isteri tengah bebel dia pun bebel juga, dia marah, jadi rasa rumah tangga akan porak-poranda. Ya, sampai Nabi sifatkan hebatnya Umar ni, garang Umar ni, iza salaka Umar fajjan salaka syaitan fajjan akhar. Kalau Umar lalu kat jalan ni, syaitan tak berani nak lalu jalan ni, dia cek jalan lain. Dia tak nak lalu jalan tu sebab dia takut dengan Umar. Hebatnya Umar itu. Tapi dalam situasi ni dia cukup bijak bagaimana untuk menangani situasi kancah rumah tangga agar tidak berlaku konflik ataupun suasana yang boleh menyebabkan krisis yang teruk menimbul. Itu contoh, dan ini terutama satu motivasi pada kaum suami lah. Jadi saya ataupun yang lain-lain juga, dan ini bukan bermakna kita bagi otoriti pada pihak kaum hawa untuk terus berbebel. Kena faham juga, Saidina Umar keluar tu dia pun dia tak tahan, dia pun sabar tu ada had juga. Ya, jadi satu saya nak komen sikit tentang, bukan komen lah, saya bagi kewajipan saya tentang ketik kuku hari Selasa tu memang tak ada nas daripada sandaran Al-Quran dan Sunnah. Cuma kita Nabi syaratkan kita menjaga kebersihan setiap masa. Even kalau dibuatnya hari Selasa tu tetamu nak datang, kebetulan kuku panjang, kena potong jugalah, nanti tamu tengok. Cuma forward tu kadang-kadang dia tak ada sandas, cuma dia ambil daripada sandaran Allah Alam, saya tak tahu. Ikut saja. Jadi tak itu sajalah kongsi pengalaman ataupun cerita yang boleh kita kongsi sama-sama. Wallahu a'lam. Ada siapa nak kongsi cerita? Kalau ada tempat kerja yang paling teruk pun dah berlaku lah, krisis yang pernah dari dia orang besar pangkat, takut nak lawan. Apa berani lawan tu? Ada lagi? Perempuan ni sebenarnya memang cikgu lah Ustaz. Saya perempuan, saya tahu. Saya rasa pasal perempuan. Cuma saya ingat perempuan kena tahu lah bahawa jangan kita terlebih lah. Itu je. Stop it. Maksudnya when you do it, stop it. Jangan rasa bahawa dengan keras kita tu kita boleh mengubah suami, tak. I think lelaki ni dia memang suka lembut lah, jangan rasa lah. Kalau kita lembut, saya ingat dia kalau saya pasal suami saya, kalau kat luar Tuhan kaya tahu, ya Allah, betul-betul memang betul-betul. Tapi dengan saya tak ada lembut je, you gosok
di belakang dia habis dia. Senang je, betul. Cakap ya. Jadi tak payahlah kita guna kemahiran-kemahiran yang lain tu. Guna kemahiran yang lembut tu pun boleh kalah lah, insya-Allah. Rasanya lah. Kemahiran-kemahiran yang lain macam garang-garang guna thesaurus ke ataupun perkataan-perkataan yang masuk dalam vocab yang betul tak sangat. I think now that kita educated, ya perempuan kan kebanyakannya dalam pendidikan sangat kena ingat dia pula. Lepas tu satu, saya pernah diberitahu lah, tak tahu Ustaz betul kan saya. Ini orang tua punya petua Ustaz kata kan. Ni saya nak cakap perempuan jangan dengar. Ni yang lelaki saja. Yang bujang pun boleh dengar. Dia kata satulah, lelaki boleh bantu isteri, boleh. Bantulah buat apa pun, tolong semua boleh. Tetapi boleh digalakkan memang elok. Tetapi dia kata jika isteri ada maksudnya ada suami dia tolong kat pinggan, dah tolong apa pun, dah tolong semua, dah tolong ni. Bagus betul sampai tolong semua. Tapi jika isteri tu ada Ustaz, orang kata jangan you seduk nasi dekat isteri bawa dalam pinggan you sendiri. You nak sedukkan ke dalam pinggan isteri boleh, kat orang lain boleh, tu boleh. Isteri tolong ambil senduk tu, sendukkan untuk suami. Jangan kita ada disenduk nasi sendiri. Kecuali kita mandi ke atas ke dia rapar itu. Maksud saya kita ada di tepi tu. Dia kata jika begitu dah berlaku orang tua, orang alam saya tak tahu Ustaz. Dia kata dia jadi macam ni. Isteri tu perempuan perangai satu, kami perempuan. Jangan bagi muka Ustaz. Kita orang perempuan, betul. Jangan bagi muka. Sebab orang perempuan dia bagi dia sikit, dia ambil lagi. Dia ambil lagi. Dia tak pernah macam, bagi banyak, ambil balik lah. Ambil sikit. Jangan macam tu Ustaz. Jadi jadi maksudnya kena put a stop tu. Sebab tu dia kata kadang-kadang ada masa yang isteri yang beria sangat tu dia buat suami dia, katalah let's say lah suami dia mungkin orang kita dengar tak itulah maksudnya suami dia berkeras sekali, berhenti dia perangai yang dia continuously buat tu. Maksudnya we have to put. Kerana kami perempuan begitu, anak perempuan kau tak tengok macam tu. Kau tak manja, kita manja ke dia sikit dia lagi meringing-ringing, lentuk liuk dia kan. Itu wanita perempuan. Jadi maksudnya orang kata jangan sebab itu untuk lelaki lah, jangan. Kami perempuan kami tahu. Kalau bagi kami muka banyak sangat, kami lain lebih banyak. Dia bagi lagi lama-lama. Jadi if you don't like that behaviour, tell us because we don't know. Sometimes we don't know. We get used to it and we think it's okay, so we continue doing it and we get more practice and we get better and better. Saya semalam adalah baca satu email kawan bagi mungkin you dapat dan dia orang forward kan. Dia kata tentang wanita lah. Nanti saya baca kelas satu. Dia kata do you know that? Dia kata there are 3 billion women yang tak, jangan risaulah kita gemuk ke, kita apa ke, tak semua orang boleh nampak macam dia slim kan. Semua orang macam kita je lah. Tapi tak apa bagi yang macam saya dan yang lain-lain ni. 3 billion women in the world yang tak macam supermodel tu macam kita ni. Ramai kita, dia tak ramai. Biarlah kat dia kan. Lepas tu Marilyn Monroe tu yang orang kata cantik tu, saiz baju dia, ni perempuan, ni cerita perempuan. Saiz baju dia 14. Okey kan? Okey lah tu. Okey tu kalau 16 tu baru satu saiz atas. Dia kata kalau Barbie doll tu, yang patung yang cantik tu, dia kata kalau dia betul-betul manusia, dia tak boleh guna 2 kaki. Dia kena 4 sebab proportion dia tu tak betul. Jadi Barbie doll tu walaupun memang nampak cantik, proportion dia tak betul. Dia akan topple kalau dia manusia betul. Kata dia lah. Lepas tu average women punya weight, berat wanita average. Kita tak nak cakap lah berat kita berapa kan. Tapi average dia 144 pounds. Okey lah kan. Okey lah gitu. And then dia kata the model yang dalam magazine yang kata cantik tu dia pakai airbrush, tak perfect.
Bagusnya kita. Dia tak perfect, dia airbrush. Tak adalah cantik sangat agaknya kan. Ustaz ni aku cerita-cerita perempuan saya. Okay. Dia kata model yang 20 years ago, 20 tahun yang lepas, model-model yang supermodel dia kata berat badan dia cuma 8% less than the average woman. 8% saja kan. Tetapi sekarang ni, model sekarang ni tahu berapa? 23% less than the average woman. So they are really sebenarnya skin, apa orang kata skinny zero size kan. Okay. So saya bacakanlah penutup mungkin agaknya, kalau tak ada, saya bacakanlah satu sajak untuk wanita. Ni untuk wanita. Saya ambil pada internet je, saya hantar kat saya pun bacakanlah pada saudara. The beauty of a woman is not in the clothes she wears, the figure she carries, or the way she combs her hair, right? The beauty of a woman must be seen from her eyes, because that's the doorway to her heart, the place where love resides. The beauty of a woman is not in the fashion mold, bukan dekat jerawat ke, dekat lalat ke. No. The true beauty in a woman is reflected in her soul. Okay, with that, thank you so much. Memandangkan tak ada soalan, so kita pun Ada soalan lain ke tadi? ada Tentang some other time kan? Okay. Semoga apa yang telah kita kongsikan bersama Pak Azimul tadi dapat kita jadikan panduan untuk kita memahami kehidupan kita di sini. Seterusnya pada pagi ini juga Helwa mengambil kesempatan untuk menghargai seorang rakan yang akan balik, insya-Allah Syidah Bila 4 hari bulan September yang akan datang. Jadi secukup puan untuk menyampaikan tanda hati kenangan Helwa kepada Puan Syidah, dan bagi mengiringi kepulangan Syidah, saya ingin kongsikan mutiara kata ini. Mencipta satu perkenalan adalah sangat mudah, tetapi untuk mengindahkannya adalah payah. Jadi kenangilah satu perkenalan kerana ia adalah satu kebetulan. muat lagi kontainer. Selama saya 4 tahun setengah universiti ni, memang aktiviti Helwa ni memang jadi keutamaan lah. Sebabnya yang belajar ni keutamaan dia mungkin Pendek Maji, HCD, semua. Cuma para isteri ni, inilah yang kelebihan Helwa ada untuk get together, was-was, berdekat stres, bersama tangga, daripada kabut. Helwa juga boleh get together semua. So dia harapkan pengurusi Helwa kali ini mudah-mudahan berilah sokongan pada dia. Sebab selama ini pun Helwa lama pun macam ni lah juga. Mereka yang sama yang datang semua. Kalau boleh, berilah kalau support pada dia. Sebab penting juga benda ni kan untuk kita juga pada isteri. Walaupun kita belajar, walaupun rumah tangga, tapi penting benda ni. Rumah ni lah 4 hari bulan balik. 4 hari bulan balik. Kami jiran. Tapi kenal di sini. Terima kasih banyak kepada AJK Helwa semua. Mudah-mudahan sekiranya terkesan di bahasa saya selama saya di sini semua dan bercakap berlambut, minta maaf. Makan makan minum. Jadi bicara semua sekeluarga lah, anak dan suami-suami saya, anak dan suami. Mudah-mudahan insyaAllah jumpa macam nanti. Kalau masa mau Azimah datang rumah saya sebab datang kat rumah saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ucapan ribuan terima kasih. Puan Syida selamat have a safe journey home. Nanti kita jumpa di sana dah. Kenalan saya Puan Syida pun kenal, cuma kami tak pernah berkesempatan kenal di sana lah. Tapi saya ingat kenalan depan jalan rumah Puan Syida dulu baru sampai rumah saya kan. Country home ni, bagi siapa yang tak tahu country home ni, kecil nak jual country home sikit lah. Nama memanglah macam dahsyat bunyi country home. Tapi tempatnya memang bagus. Siapa yang saya kawan masa saya duduk dekat Bristol dulu macam tu lah. Saya bercakap-cakap dengan kawan yang kenal saya kat Bristol tu. Berapa orang beli rumah dekat country home akhirnya. Because that place is dia kampung sikit, jauh sikit and memang seronok, memang sesuai. There's a big mosque, masjid yang besar dan cantik di situ. Kaum wanita will have a good time there. There's a gym untuk kita guna jadi member. Ada gym yang boleh semua dapat cuci muka segera. Ada lagi urut ke apa semua ada semua. Jadi pasar ada within a short distance dan orang everybody knows each other there. It's like a small community yang really good, very very good place. Jadi kalau siapa-siapa yang bila kita dah balik nanti, saya akan bagilah alamat, datanglah ke country home, ke rumah saya, datang menjemput. Dan saya ambil kesempatan ini untuk merakamkan ucapan ribuan terima kasih kerana sudi duduk di sini walaupun apa yang saya bagi sebenarnya isinya tak ada nothing new at all. Jadi saya cuma mengharapkan bahawa mungkin tak belajar banyak daripada apa yang saya sebut, tetapi sekurang-kurangnya untuk kita sama-sama tengok baliklah keadaan keliling kita. Dan macam saya kata tadilah, happiness is not a result, like it's a state of mind. Kita punya pemikiran kita. You can think happy, you can think otherwise. You can decide to be good, you can decide not to be good. You can decide to be whatever, you can also decide not to be whatever, kan? Tapi ingat satu lah saya rasa, if you want to be a friend, better be a good friend. Kalau tidak, tak payah kawan-kawan. Duduklah sorang-sorang kan. So, want to be a friend, better be a very very good friend. Sama lah juga jadi isteri. Kita isteri, be the best wife yang suami kita. Tak akan cakap dia nak cari lain tu sebab lain kan, bukan sebab kita kan. Maksudnya be the best person for the man that we choose to be our life partner. That man is our life partner and therefore we have to stay within close sama. Nah itu saya sudahi dengan billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi kepada Puan Azimah kerana sudi bersama kita, dan harapan saya dan juga warga Helwa yang lain, semoga Puan akan terus memberi sokongan kepada aktiviti yang akan insya-Allah Helwa anjurkan. Akhir kata dari saya, tidak dinamakan hidup jika tidak ada kekusutan, tidak dinamakan kematangan jika tidak ada kekalutan. Hidup memerlukan pengorbanan, pengorbanan memerlukan perjuangan, perjuangan memerlukan ketabahan, ketabahan memerlukan keyakinan, keyakinan menentukan kejayaan, kejayaan menentukan kebahagiaan. Dalam lidah ada kata, dalam kata ada bahasa, dalam bahasa ada makna, dalam makna ada rasa, dalam rasa ada bahagia juga derita. Segala-galanya santun juga peradabannya dalam dunia. Sebagai tanda terima kasih yang luar pada Puan Azimah, sudi dan yang Puan Azimah menerima cendah hati di kami. Ini macam orang lain datang. Bila bagi-bagi hadiah macam orang lain datang, macam adik-beradik datang. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada jamuan ringan sikit di sebelah sana.